Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberi peluang, beri panjang umur pada kita, beri kesihatan dan diberi taufik hidayah pada kita untuk kita melakukan amal ibadah semalam bulan yang mulia. Syukur kita atas segala nikmat Allah tersebut. Mungkin ada sebahagian kita tidak dapat nikmat tersebut. Ya, macam berita saya terima dari kawan di sekolah MRSM yang meninggal dunia hari ini. Katanya dia tak ada habis 32 Ramadan, 28, 27 habis. Ada peluang untuk dia tambah amal ibadah, habis. Dan kita pun begitu juga. Kalau Tuhan tak bagi nikmat itu pada kita, maka habislah. Oleh itu kita dalam Islam kita disyorkan supaya minta supaya panjang umur dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilarang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta mati. Tak boleh kita doa minta mati. Kalau nak minta juga mati, maka kita kena berlapik dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik untuk aku. Kita apa? Lapik sekiranya mati itu lebih baik bagi aku. Dan hidupkanlah aku sekiranya hidup aku itu baik untuk aku, untuk agama aku. Kerana hari ini bermacam-macam cabaran ada. Bermacam-macam cabaran ada. Dari dahulu sampai sekarang. Kadang-kadang ada orang-orang yang mendakwa, dia kata semua agama sama saja. Semua agama sama saja. Semuanya nak kebaikan belaka. Islam serupa, agama-agama lain pun serupa juga, sama saja. Dakwah ini bahaya. Bahaya pasal apa? Kerana agama tidak sama. Tuhan sebut dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam dah yang boleh dinamakan sebagai agama. Manakala hak lain itu sebenarnya tak boleh kita namakan agama. Kerana perkataan agama ataupun perkataan ad-din itu mempunyai pengertian yang mencakupi keseluruhannya. Sistem hidup kita itu dinamakan ad-din. Tata cara kita bermasyarakat dan sebagainya, semuanya dinamakan ad-din. Kerana itu perkataan ad-din kadang-kadang jadi makna lain, kerana
untuk menunjukkan bahawa luasnya pengertian ad-din. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari ad-din. Ad-din di situ diartikan dengan pembalasan. Raja di hari pembalasan. Bermakna perkataan ad-din itu ada kaitan dengan hari pembalasan, hari kesudahan, hari akhirat. Itu perkataan ad-din. Kemudian menceritakan juga tentang Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi berkahwin dengan Khadijah. Umur Nabi 25 tahun. Masa itu Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Bermakna undang-undang Islam, sistem nikah kahwin dalam Islam tidak lagi disebut ataupun diwajibkan oleh Allah ketika itu. Jadi Nabi nikah dengan Khadijah mengikut sistem mana? Maka dalam riwayat disebut Nabi berkahwin dengan Khadijah kana ala dini qaumi. Nabi bernikah dengan Siti Khadijah kana ala dini. Sebut perkataan din juga. Din di situ berarti peraturan. Nabi berkahwin dengan Khadijah kana ala dini qaumi, mengikut peraturan kaum dia pada masa itu. Bermakna perkataan din itu berarti peraturan. Ada peraturan. Jadi nak kata, kalau tengok pada agama, kadang-kadang agama ni dia dalam agama lain dia mendefinisikan agama itu hanya yang berkaitan dengan ibadah, semaya sahaja, menyembah. Manakala benda lain bagi agama lain tidak termasuk dalam agama. Hanya berkaitan dengan sembah Tuhan saja dikatakan sebagai agama. Jadi ini kalau ikut Islam tak betul. Kalau Islam mencakupi keseluruhannya. Dan pernah satu ketika di Mesir. Dan di Mesir ini dia ada Yahudi, ada Kristian. Kadang-kadang nama dia orang Arab. Nama dia serupa. Kita kalau sebut nama tu bunyi kau Islam. Tapi sebenarnya bukan Islam. Kadang-kadang Kristian. Macam Menteri Luar Iraq masa Saddam Hussein, Tariq Aziz, apa nama apa Aziz. Dia tak ada Abdul, dia Aziz saja. Itu Kristian, tapi nama Aziz. Jadi berlaku di Mesir ada golongan ini mengajak orang Islam berdebat. Tajuk dia, siapa boleh masuk syurga? Orang Islam kau boleh masuk syurga? Orang Kristian kau boleh masuk syurga? Ataupun orang Yahudi kau boleh masuk syurga? Siapa boleh masuk syurga? Mereka buat tajuk perdebatan begitu. Maka ada seorang Islam menyahut perdebatan itu jadi wakil Islam. Ada Yahudi wakil Yahudi seorang. Ada Kristian wakil Kristian seorang. Maka pada masa nak mula perdebatan, bila pengurusi jemput orang Yahudi lah. Pada Yahudi ni lama sikit, sejak daripada zaman Nabi-Nabi dahulu banyak daripada keturunan Yahudi. Maka sebagai penghormatan, pengurusi jemput orang Yahudi dululah berhujung siapa masuk Islam, siapa masuk syurga di antara tiga golongan ini.
Yahudi tu tak asing. Dia tahu kau lain. Maka pengurusi kata kalau begitu saya jemput orang Nasrani ataupun Kristian untuk berhujah dulu, menyatakan pendapat dia, siapakah di antara 3 golongan ini boleh masuk syurga. Tak saya juga Kristian. Maka kau Islam. Orang Islam pun mengeluarkan hujah dia. Hujah dia kata, kalau orang Yahudi boleh masuk syurga, orang Kristian boleh masuk syurga, maka orang Islam pun boleh masuk syurga juga. Hujah dia kata, semua nabi-nabi dalam yang dipercayai oleh agama Yahudi, semua nabi-nabi tersebut orang Islam percaya belakang. Nabi yang paling agung dalam mazhab, dalam agama Yahudi, Nabi Musa. Hebat Nabi Musa. Orang Islam percaya Nabi Musa. Jadi kalau orang Yahudi masuk syurga, maka orang Islam pun boleh masuk syurga juga. Tak ada sekupu kepercayaan. Apa yang dipercayai oleh orang Yahudi, orang Islam percaya. Semua nabi-nabi yang dipercayai oleh orang Yahudi, orang Islam percaya. Kemudian dia kata pula, kalau orang Kristian boleh masuk syurga, maka orang Islam pun boleh masuk syurga juga. Pasal Kristian percaya pada Nabi Isa, orang Islam percaya juga Nabi Isa, percaya juga pada Nabi Isa. Semua nabi-nabi yang dipercayai oleh agama Kristian dipercayai oleh orang Islam. Kemudian ulama Islam ni berhujah kata, kalau orang Islam boleh masuk syurga, orang Yahudi dan Kristian tak boleh masuk syurga. Orang Yahudi dan Kristian tak boleh masuk syurga. Pasal apa dia? Pasal orang Yahudi tak percaya pada Nabi Muhammad, orang Kristian tak percaya pada Nabi Muhammad. Jadi kalau Islam betul-betul dan orang Islam boleh masuk syurga, maka orang Yahudi tak boleh masuk syurga, orang Kristian tak boleh masuk syurga. Tapi kalau kata orang Yahudi boleh masuk syurga, orang Islam pun boleh masuk syurga juga. Kalau hujah dia lah. Hujah kita memang orang Yahudi yang berfahaman Yahudi tak boleh masuk syurga. Dia kafir, kafir kitabi. Sebut kata kafir pun orang. Itulah sedikit tazkirah pada kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kita hendaklah meyakinkan diri kita bahawa Islamlah yang terbaik dan Islamlah satu-satunya agama yang diiktiraf oleh Allah SWT. Inna ad-din 'inda Allah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal min. Sesiapa yang memilih selain daripada Islam jadi agama dia, falan, maka sekali-kali Tuhan tidak akan terima. Perkataan lan dalam bahasa Arab berarti tidak, tapi berarti tidak di situ tidak yang begitu besar sehingga tidak. Kalau kita logat Kelantan agak sebut tidak faham. Lan itu makna sampai bila-bila pun tidak. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Kristian pada orang Islam hatta tattabi'a millatahum, sehingga orang Islam ikut cara hidup mereka. Kerana itu bila kita dalam Islam, kita berjuang Islam, tiba-tiba ada orang Kristian suka kita, ada ulama sebut bagi nasihat pada kita. Dalam tindak tanduk kita, tiba-tiba ada orang Kristian suka dengan tindak tanduk kita, maka kita perlu waspada. Sebab ayat Quran kata orang Kristian, orang Yahudi
faham mati, faham apa tidak akan suka pada orang Islam, sehingga orang Islam ikut cara hidup mereka. Bermakna bila dia suka kita, ada benda yang kita suka dengan dia, nak ikut dia. Kalau orang Kristian dan Yahudi tidak suka pada Islam, bermakna itu tindakan kita itu memang betul. Sebagai tanda tindakan kita itu betul. Maka perkukuhkanlah tindakan tersebut. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua.